Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi kita dalam Uzi Cooking. Kali ni saya nak kongsikan resepi donat susu yang sedap, super lembut dan gebu. Saya akan kongsikan teknik-teknik dalam setiap proses yang saya buat. Macam mana nak hasilkan donat yang super lembut berhari-hari. Okey, tonton terus video ini, jangan di skip ya, kerana donat perlukan kefahaman dan fokus. Okey, jom kita start. Okey, untuk bahan-bahannya saya menggunakan 500 gram tepung high protein, 80 gram gula caster, 40 gram susu tepung full cream, 1 sudu teh bread infuser, saya guna jenis Bakery Plus ya, 2 biji kuning telur campur dengan 1 biji telur grade B, campur lagi dengan air sejuk dari peti ais, disatukan dan ditimbang, jadikan berat 292 gram. Saya menggunakan juga 8 gram garam halus, 60 gram margarin dan 2 sudu teh yeast. Okey, di sini saya menggunakan stand mixer ya untuk proses mengundi. Perhatikan stepnya betul-betul. Mula-mula kita mixing bahan-bahan kering dulu, bagi sebati seperti tepung, gula, susu tepung dan bread infuser. Kita on mesin menggunakan kelajuan low iaitu speed 1. Biarkan mesin mixing bahan-bahan dulu. Kemudian barulah masukkan bahan cecair iaitu telur dan air sejuk peti ais tadi. Telur dan air sejuk ni kita kacau-kacau dulu bagi sebati ya sebelum kita masukkan ke dalam adunan tepung. Ini kita mixing lagi sehingga adunan menjadi dough yang kasar dan tak melekat lagi di dinding bowl. Pastikan adunan tepung ini telah betul-betul menjadi gumpalan dough yang sudah tidak melekat lagi di dinding-dinding bowl. Menjadi dough yang kasar. Kemudian barulah kita masukkan bahan-bahan seterusnya. Okey, sekarang kita masukkan garam dan margarin. Kita tukar kepada speed 2 kelajuannya dan teruskan menguli atau mixing kedua bahan ni sehingga sebati dengan adunan tepung. Okey, teruskan mixing bahan-bahan ini sehingga menjadi dough yang lembut dan tidak nampak kasar lagi. Okey, bila dough dah lembut, baru masukkan yeast. Ini cara saya dalam adunan roti ataupun donat, saya lebih suka masukkan yeast tu pada saat-saat akhir. Macam kita dah uli lebih kurang adunan tu kelembutan dia dalam 50%, kita masukkan yeast. Kemudian kita teruskan lagi mengundi
sehingga yeast tu betul-betul sebati dengan adunan dan adunan menjadi elastik, tapi hanya sekadar 70% saja. Okey, teruskan mengundi sehingga dough menjadi atau kelihatan elastik tapi hanya 70% seperti dalam video ni. Okey, perhatikan tekstur dough yang dimaksudkan 70% elastik ni ya. Dough nampak elastik tapi masih mudah terkoyak bila ditarik atau kita renggangkan dia. Pada saya, kalau kita nak buat donat tak perlu sampai 100% elastik. 70% cukup elastik untuk dapatkan hasil donat yang lebih dari 3 hari lembut dan gebu. Kalau roti ya mesti wajib 100% elastik. Okey, keluarkan dough. Biasanya saya akan undi sekejap, kemudian saya pack. Untuk kontrol suhu dough, saya pack, saya sejukkan dalam masa 10 minit dalam peti ais, atau boleh dalam freezer pun tak apa. Yang penting 10 minit saja. Okey, lepas tu kita keluarkan dough. Dough ni untuk mengelakkan sepanjang proses kita menimbang, dough ni lama kan terdedah dekat atas meja. So kita sapu keseluruhan dough ni dengan minyak. Ini cara saya untuk mengelakkan dough. Okey, dough yang saya dah salutkan dengan minyak sebelum proses timbang ni, sebenarnya tujuannya supaya dough tidak kering sepanjang proses menimbang. Kedua, dapat mempercepatkan proses menimbang dan juga memudahkan proses rounding kita nanti. Di sini saya menimbang dough dengan berat 40 gram per pieces ya. Timbang dough hingga selesai. Okey, setelah selesai proses menimbang, kita terus ke proses rounding dough. Ikuti teknik rounding yang saya lakukan di dalam video ini untuk proses rounding ya. Ini cara saya untuk rounding yang lebih cepat dan teknik menghasilkan bahagian bawah dough menjadi rapi dan kemas dengan mudah. Lakukan proses rounding menggunakan 2 tangan supaya cepat siap. Yang penting anda perhatikan cara saya rounding. Supaya dough anda menjadi cantik dan mudah diurus pada setiap proses selepas rounding.
Okey, selepas siap rounding, tutup rapi dough dan rehatkan dough selama 20 minit atau 40% pengembangan dough. Okey, selepas direhatkan, salutkan pula setiap dough dengan tepung gandum dan susun semula atas loyang atau dulang ikut turutan yang sama. Buat hingga selesai. Okey, bila dah siap semua dough tersalut dengan tepung gandum, okey, barulah kita terus ke proses degassing atau proses ni ialah proses pembuangan gas dalam dough. Okey, pertama sekali kita ambil dough. Dough ni kita harus tekan dia supaya gas atau bubbles yang terperangkap dalam dough menghala ke bahagian keliling dough. Kemudian kita tepuk-tepukkan bahagian keliling tadi untuk membuang gas yang terperangkap itu. Kemudian dah siap, susun semua dough susun kembali dough tadi mengikut turutan ke atas, di atas loyang atau dulang. Kita buat proses ni sehingga selesai. Okey, kemudian dah selesai, tutup dough dan rehatkan selama 10 minit. Okey, selepas 10 minit dough direhatkan, bolehlah terus ke proses pembentukan dough donat. Sepanjang pembentukan dough donat, pastikan dough anda cukup salutan tepung gandum ya, supaya proses menjadi lebih cepat dan mudah. Perhatikan betul-betul proses mencetak dough donat ini supaya anda faham dan hasilnya cantik. Untuk berat dough donat ni 40 gram, saya menggunakan ring bersaiz 8 cm untuk meratakan atau mencantikkan bahagian keliling dough. Untuk cutting bahagian tengah dough tu pula, saya gunakan ring kecil bersaiz 2 cm. Lakukan proses ni sehingga dough selesai.
Bila selesai bentukkan dough donat, terus saja ke proses proofing. Tutup dough dan proofing sehingga dough naik 2 kali ganda dari bentuk asal. Okey, selepas dough dah naik 2 kali ganda, baru ke proses drying, iaitu proses di mana dough dibiarkan terdedah pada udara tanpa ditutup lah selama 15 minit. Selepas tu barulah boleh digoreng. Okey, sementara proses drying berjalan selama 15 minit, anda boleh terus panaskan minyak guna api sederhana cenderung kecil. Goreng donat cukup satu kali saja dibalikkan, goreng sehingga keperangan baru dibalikkan. Okey, dah siap goreng, toskan atas redai dulu, kemudian susun atas kitchen towel. Inilah hasil donat yang saya buat. Untuk donat susu, saya gunakan 3 sudu makan susu full cream Nespresso atau Fernleaf, campur dengan 2 sudu makan gula halus, sebatikan baru disalut pada donat. Atau boleh terus packing saja untuk ketahanan kelembutan pada donat tu. Okey, beginilah tekstur donat saya. Okey, selamat mencuba.